Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 1. Dalam kumpulan ini ada 5 ahli kumpulan. Pertama ialah saya, Eng Jia Qian, nombor metrik 03 DAT 20F2003. Kedua ialah Nong Sarizato binti Zaklia, nombor metrik 03 DAT 20F2039. Ketiga ialah Jivita, nombor metrik 03 DAT 20F2033. Keempat ialah Irfan Narisya, nomor metrik DAT 20M2006. Terakhir ialah Muhammad Akmal Aflif binti Zaklia, nombor metrik 03 DAT 20M2078. Hari ini kumpulan kami akan berkongsi Business Law Chapter 4 dan Chapter 5. Persila Jivita berkongsi soalan 1A. Selamat sejahtera, nama saya Jivita Naira Anantaraja. Saya ingin menerangkan soalan 1A, iaitu pihak yang terlibat dalam kes ini sebagai mak esen perayu, iaitu ejen. Malaysia Government Officer Cooperative Housing, iaitu Perumahan Koperasi Pegawai Kerajaan Malaysia, adalah Malaysia Respond. Manikam sebagai vendor, iaitu pihak ketiga. Okey. Mak Esen merupakan seorang perayu. Beliau adalah pengarah dan setiausaha Malaysia Government of Cooperative Housing Society, iaitu responden. Okay, responden iaitu Malaysia Government memberi kebenaran kepadanya untuk membeli tanah bagi PA responden inti Mak Esen. Kemudiannya, memperoleh sebidang tanah untuk responden daripada vendor pihak ketiga dengan sejumlah RM944,000. Mak Esen dimaklumatkan oleh vendor bahawa tanah itu telah dibeli daripada pemilik terdahulu dengan jumlah RM456,000. Vendor itu berjanji untuk memberikan RM122,000 jika Mak Esen hanya berdiam diri mengenai harga sebenar pembelian tanah ini adalah responden. Okey, seterusnya, responden mencapai persetujuan dan mendatangani perjanjian untuk pemerolehan tanah itu dengan jumlah RM944,000. Kemudiannya, responden mendapat tahu perkara sebenar itu, kos sebenar tanah rasuah yang diterima oleh Mak Esen, iaitu ejennya daripada vendor, iaitu Manikam. Okey, akhirnya responden menyamat Mak Esen dan vendor sebagai pihak ketiga untuk rasuah dan kerosakan yang disebabkan oleh perbezaan harga. Okay, dengan ini, mahkamah memutuskan responden boleh mendapatkan semula harga rasuah yang telah dibayar Mak Esen dan memfailkan tuntutan ganti rugi terhadap vendor. Pihak ketiga untuk kerugian sebenar yang ditanggung oleh responden akibat perbezaan harga tanah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahri Zaduti Sekaram, pendaftaran 03 DAT 20F2039. Okey, hari ini saya akan membentangkan jawapan saya untuk soalan 1, iaitu apakah isu yang terdapat dalam kes Mahasan against Malaysia Government Officers Cooperative Housing Society. Manakala untuk soalan 2 pula ialah soalan B. Okey, pertama sekali saya akan bentangkan untuk soalan 1, iaitu apakah isu yang terdapat dalam kes Mahasan against Malaysia Government Officers Cooperative Housing Society. Okey, isu dia adakah wang yang diterima Mahisan daripada Manikam, iaitu vendor, merupakan komisen rahsia kerana Mahisan mengambil wang dari hasil jualan tanah sebanyak $122,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanresha binti Muhammad Rafai, nombor metrik 03 DAT 20F2006. Hari ini saya akan membentangkan tentang sudut pandangan daripada mahkamah rayuan tentang kes Mahasan, iaitu dari segi the Mayor, Alderman and Burgesses of the Boroughs dalam kes Salford yang mengatakan tiada apa-apa dalam undang-undang boleh lebih daripada penipuan, berbahaya atau memalukan, dan oleh itu undang-undang telah pun menyekat kelakuan sedemikian dengan cara iaitu yang mengatakan bahawa jika ejen menerima rasuah daripada orang ketiga, sama ada dia memanggilnya komisen ataupun nama-nama lain untuk melaksanakan kewajipan yang ejen itu sendiri terikat dengan prinsipal dia mesti serahkan semua penerimaan yang diterima olehnya kepada prinsipal kerana penipuan sedemikian yang diterima melebihi masa yang sepatutnya. Seterusnya,
Yang kedua iaitu Hasbury Law of England yang mengatakan tentang penerimaan rasuah oleh ejen, iaitu ejen menjadi bertanggungjawab kepada prinsipalnya untuk jumlah rasuah yang diterima. Di samping itu, ejen juga bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang telah dialami oleh prinsipal kerana tindakannya dalam pelanggaran kewajipan di pihak ejen. Yang ketiga iaitu tentang cheating on contract yang mengatakan prinsipal yang ejennya yang telah disogok boleh mendapatkan semula daripada ejen jumlah rasuah yang telah diterima. Dan dia juga boleh mendapatkan semula daripada orang yang telah membayar ejen itu secara bersama atau berasingan, dan ganti rugi untuk sebarang kerugian yang dialaminya sama dengan jumlah rasuah yang diterima, dan tanpa ada sebarang potongan yang berhubung dengan apa yang telah diperolehinya daripada ejen. Kerugian yang dialami oleh pihak dalam kontrak yang ejennya telah disogok dalam keadaan biasa. Cara di mana peraturan ini dinyatakan dalam kes nampaknya membenarkan pemulihan berganda, walaupun ia kelihatan bahawa sebenarnya terdapat pemulihan berganda dalam mana-mana kes. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya keputusan mahkamah bagi kes ini menunjukkan bahawa Koperasi Perumahan Pegawai Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan ke atas Maisan atas dua kesalahan. Yang pertama ialah menuntut pembasahan sebanyak 488,000 atas kerugian yang mereka tanggung. Dan kesalahan yang kedua ialah untuk mendapatkan semula rasuah yang telah diterima oleh Maisan sebanyak RM122,000 daripada penjual. Selepas perbicaraan berlangsung, mahkamah menjatuhkan hukuman kepada Maisan untuk membayar rasuah yang telah dia terima. Namun pihak Koperasi Perumahan mereka tidak setuju dan mereka tidak berpuas hati kerana mereka menanggung kerugian yang lebih besar daripada jumlah yang mereka dapat daripada hasil rasuah yang diterima oleh Maisan. Jadi kes dibicarakan di mahkamah yang lebih tinggi, dan keputusan mahkamah menyatakan bahawa Maisan perlu bertanggungjawab ke atas kedua-dua kesalahan. Namun Maisan pula tidak berpuas hati kerana dia perlu bertanggungjawab ke atas kedua-dua kesalahan, dan dia dia memohon untuk memilih salah satu kesalahan yang perlu dia bertanggungjawab. Jadi keputusan mahkamah menjatuhkan bahawa Maisan dia perlu bertanggungjawab ke atas kerugian yang ditanggung oleh responden, iaitu sebanyak RM443,000 kerana RM488,000 itu ditolak dengan RM ataupun RM45,000 untuk kos perbelanjaan. Jadi keputusan mahkamah mendapati Maisan bersalah dalam kes ini. Sekarang saya akan sambung berkongsi soalan 1I, iaitu kesimpulan. Dalam kes ini, kesimpulannya ialah masyarakat perumahan boleh membatalkan kontraknya dengan manikan dan mendapatkan semula wang tersebut. Maisan silap kerana dia mengarah dan setiap usaha perumahan dan dia tahu harga sebenar tetapi tidak mengetahui masyarakat perumahan, dan manikan tahu bahawa dia melanggar undang-undang. Oleh itu, kedua-dua Maisan dan manikan perlu memikul tanggungjawab undang-undang. Okey, seterusnya keputusan mahkamah bagi kes ini menunjukkan bahawa Koperasi Perumahan Pegawai Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan ke atas Maisan atas dua kesalahan. Yang pertama ialah menuntut pembasahan sebanyak 488,000 atas kerugian yang mereka tanggung. Dan kesalahan yang kedua ialah untuk mendapatkan semula rasuah yang telah diterima oleh Maisan sebanyak RM122,000 daripada penjual. Selepas perbicaraan berlangsung, mahkamah menjatuhkan hukuman kepada Maisan untuk membayar rasuah yang telah dia terima. Namun pihak Koperasi Perumahan mereka tidak setuju dan mereka tidak berpuas hati kerana mereka menanggung kerugian yang lebih besar daripada jumlah yang mereka dapat daripada hasil rasuah yang diterima oleh Maisan.
Jadi kes dibicarakan di mahkamah yang lebih tinggi dan keputusan mahkamah menyatakan bahawa Mahisan perlu bertanggungjawab ke atas kedua-dua kesalahan. Namun Mahisan pula tidak berpuas hati kerana dia perlu bertanggungjawab ke atas kedua-dua kesalahan dan dia meminta dan dia memohon untuk memilih salah satu kesalahan yang perlu dia bertanggungjawab. Jadi keputusan mahkamah menjatuhkan bahawa Mahisan dia perlu bertanggungjawab ke atas kerugian yang ditanggung oleh responden, iaitu sebanyak RM443,000 kerana RM488,000 itu ditolak dengan RM ataupun RM45,000 untuk kos perbelanjaan. Jadi keputusan mahkamah mendapati Mahisan bersalah dalam kes ini. Seterusnya saya akan membentangkan jawapan untuk soalan 2B. Apakah alternatif lain yang boleh diambil untuk mengukuhkan dan menjaga kepentingan pengguna di Malaysia? Cadangkan sekurang-kurangnya 3 alternatif lain. Alternatif yang pertamanya ialah melindungi privasi pengguna melalui gabungan kawalan yang sesuai keselamatan, ketulusan dan mekanisme persetujuan yang berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan data peribadi pengguna. Hal ini bagi melindungi data-data peribadi pengguna seperti nombor akaun, bank, alamat rumah dan nombor telefon serta sebagainya daripada bocor kepada orang yang tidak sepatutnya. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan hak pengguna untuk melindungi data mereka sebagai seorang pengguna. Alternatif yang keduanya ialah memberi peluang kepada pengguna untuk menyemak maklumat ringkasan tentang barang atau perkhidmatan dan penghantaran serta harga sebelum mengesahkan transaksi. Hal ini bertujuan untuk pengguna memastikan supaya barang yang dipesan sama seperti yang diinginkan. Tambahan pula, pengguna dapat mengelakkan diri mereka ditipu semasa membuat pembayaran. Ini secara tidak langsung dapat memastikan pengguna daripada mengalami kerugian semasa membuat pembelian seperti membuat transaksi kepada orang yang tidak berkenaan. Seterusnya alternatif yang terakhir ialah menyediakan rekod transaksi yang bersesuaian dengan peranti untuk disimpan oleh pengguna. Sebagai contohnya, peniaga memberi salinan transaksi dalam bentuk PDF atau gambar melalui telefon pintar kepada pengguna bagi memastikan mereka tidak ditipu semasa berurusan dengan peniaga. Jika berlaku apa-apa permasalahan dengan transaksi, sebagai contoh, masalah yang mengatakan pengguna itu tidak memuat sebarang transaksi. Sebagai pengguna, mereka boleh menggunakan rekod transaksi ini sebagai bukti bahawa mereka sudah membuat pembayaran kepada orang sepatutnya. Ini sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Berdasarkan petikan yang telah diberikan dalam soalan, saya akan menggunakan iLeg untuk menjawab soalan ini. Iaitu yang pertama, isu yang terdapat berdasarkan petikan yang telah diberikan adalah adakah pengguna dapat menuntut barang yang telah rosak selepas pembelian daripada penjual. Dan isu ini dapat dikaitkan dalam Seksyen 16B yang menyatakan di mana barang yang dibeli dari deskripsi daripada penjual yang menjual barang itu mestilah berkualiti di mana barang yang dijual sesuai untuk kegunaan, dan jika ada kecacatan ataupun rosak dan tidak boleh digunakan maka barang itu tidak berkualiti. Seperti kes pengguna yang mendapat barang yang rosak selepas menggunakannya. Dan kes yang berkaitan hampir dengan kes pengguna adalah Deus Far East lawan Pacific Navigation, yang di mana plaintiff ini adalah penghilang dan pembekal enjin dan alat ganti. Mereka menuntut jumlah bahagian atas baharu NTP yang dibekalkan kepada defendant untuk digunakan pada ejen utama kapal defendant. Defendant berpendapat bahawa NTP itu telah rosak kerana ia mempunyai 4 spring yang bersaiz besar. Enjin utama rosak teruk dan kapal itu terpaksa dibaiki dengan perbelanjaan yang besar akibat telah menggunakan NTP tersebut. Defendant mendakwa bahawa peralatan yang dibekalkan oleh plaintiff untuk ejen kapalnya tidak sesuai untuk tujuan itu dan tidak berkualiti. Mahkamah mengatakan oleh kerana plaintiff dalam kes ini adalah kedua-dua penjual dan pembekal NTP yang dibekalkan kepada defendant, mereka bertanggungjawab kepada defendant yang mengalami kerugian dan terdapat pelanggaran kontrak kerana kecuaian dalam pembuatan NTP.
Berdasarkan kes jus lawan Pacific Navigation di mana defender tidak bersalah kerana di atas kerosakan NTP itu dan plaintiff yang bertanggungjawab terhadap barang yang tidak berkualiti kerana telah membekalkan kepada defendant NTP yang telah rosak. Begitu juga kes pengguna di mana barang yang telah diterima telah rosak selepas penggunaan dan pihak penjual yang bersalah dan bertanggungjawab terhadap barang jualan yang tidak berkualiti dan tidak sesuai untuk kegunaan. Pengguna dapat menuntut kembali bayaran ataupun barang yang lebih kualiti daripada pihak penjual sebagai ganti rugi. Kesimpulan di sini, kes Duke Far East dan Pacific Navigation dengan kes pengguna di mana berdasarkan Seksyen 16B, barang itu mestilah berkualiti dan sesuai untuk kegunaan. Pengguna boleh menuntut barang yang baharu daripada penjual. Penjual bertanggungjawab terhadap barang kerana tiada kualiti dan terdapat pelanggaran kontrak di situ. Sekian, terima kasih. Soalan tadi pula, isunya ialah bolehkah pengguna menuntut bebasan daripada penjualan kerana barangan yang dibeli oleh pengguna tidak sepadan dengan produk sebenar. Law pula ialah Seksyen 15 Akta Penjualan Barang. Syarat tersirat bahawa dalam penjualan barang mengikut perihala barang tersebut mestilah sesuai dengan deskripsi. Adalah dua kes dalam Seksyen 15 Akta Penjualan Barang. Kes pertama ialah Tham Shuk Tong Socius Mentos Smelter 1972. Mahkamah menerima peruntuk perjanjian berkaitan tahap darjah kebebasan sesebuah datang pelabur besi adalah satu jaminan. Dalam kes ini, perayaan itu Tham bersetuju menjual datang pelabur besi kepada responden iaitu Socius Mentos dan berjanji bahawa datang pelabur besi itu mempunyai pembasan tidak kurang 2,600 darjah Fahrenheit. Namun begitu, datang pelabur besi yang dihantar kepada responden tidak memenuhi Pasifik ini. Responden mendakwakan bahawa Tham melakukan pelanggaran kontrak, maka dia tindakan menggunakan berhak menuntut ganti rugi. Mahkamah memutuskan kegagalan Tham menyediakan datang pelabur besi yang memenuhi Pasifik seperti yang terdapat dalam kontrak adalah satu pelanggaran syarat kontrak dan ini membolehkan responden membatalkan kontrak dan menuntutkan ganti rugi. Kes kedua ialah Below LWN Tourer. Ini penjualan telah mengiklankan kereta sebagai House Convertible warna putih tahun 1961. Pengguna memeriksa kereta tersebut sebelum membelinya. Selepas itu, dia didapati bahawa kereta itu sebenarnya bukan model 1961. Hanya bahagian belakang kereta itu sahaja model 1961. Manakala bahagian hadapannya ialah dari model lebih lama. Mahkamah memutuskan walaupun dalam kes ini pengguna telah melihat kereta itu sendiri, penjualan dianggap telah dilanggar syarat tersirat mengenai deskripsi kerana pengguna masih bergantung kepada deskripsi yang dibenarkan oleh penjualan sewaktu membuat keputusan untuk pengguna. Pengguna berhak menamatkan kontrak. Aplikasi menunjukkan kepada kes Tham Shuk Tong v. Social Mentos Smelter 1972 ke atas Madam B.Y. Win. Pengguna itu boleh menuntut ganti rugi daripada pihak agensi pelancongan disebabkan ketidaksamaan pakej bercuti mereka seperti dinyatakan dalam deskripsi. Seterusnya, merujuk kepada kes Below LWN Tourer ke atas kes Sharifah Alpha, pengguna itu juga boleh menuntut ganti rugi kerana barang iaitu tuntung yang diterimanya tidak sama seperti yang pengguna itu pilih dalam deskripsi. Kesimpulannya, petikan ini berkaitan dengan Seksyen 15 Akta Penjualan Barang kerana pengguna berhak menuntut pembayaran daripada penjualan kerana barangan yang dibeli tidak menepati syarat atau barang sudah tidak terurus. Sebagai contoh, kes 1 BY Agency menandakan yuran semua termasuk AM
RM750, tetapi pada hari pelawatan dia diketahui bahawa ia hanya hari pertama sahaja. Namun, apabila kes Puan Sharifah Alfa penjual tidak mengetahui pengguna atau memaklumkan pengguna kekurangan stok, lantas menghantar selendang lagi kepada pengguna. Okay, selamat sejahtera. Nama saya Jivita Naira Anantaraja. Saya ingin menerangkan soalan 2E. Kesimpulannya, berdasarkan Seksyen 16B, Akta Jualan Barangan 1957 menyatakan bahawa sesuatu barangan itu haruslah berkualiti dan sesuai untuk didagangkan dan tidak terdapat sebarang kecacatan yang menyebabkan barang itu tidak boleh dijual. Dan barangan yang dijual mestilah sesuai dengan kegunaannya bagi tujuan ia dijual. Ini dapat dilihat di dalam kes Abana Nazil Ahmad, Laporan Aduan Pengguna tahun NCCC 2015. Pengguna boleh menuntutkan kerugian daripada pihak penjual atas kerosakan barangan dan kualiti yang didagangkan. Seterusnya, berdasarkan Seksyen 15, jika terdapat satu kontrak untuk menjual barang-barang melalui peralaan, terdapat sesuatu syarat tersirat bahawa barangan sebenar yang dijual adalah bersamaan atau bertepatan dengan deskripsi. Jika barang tersebut tidak sama dengan deskripsi, pembelian boleh mengambil tindakan. Hal ini boleh dilihat dalam kes Madam MBYHB dan Sharifah Alfa. Pengguna boleh menuntut kerugian daripada pihak penjual kerana pakej percutian dan barang yang diterima tidak sama seperti dinyatakan di dalam deskripsi.